Hi guys, Assalamualaikum. Semua welcome back to my YouTube channel. Thank you so much. Di antara korang sentiasa like, comment, subscribe dekat Puteri Pun YouTube channel. Okay, so hari ni perlu nak share dengan korang mengenai kes ataupun kisah yang berlaku dekat Indonesia baru-baru ni, di mana benda ni pun viral juga. Okay, iaitu kalau korang baca tajuk Puteri adalah 7 janin di dalam Tupperware ataupun kita kata di dalam bekas makanan. Baru-baru ni juga viral pasal dekat Tanjung Malim, di mana kan dikatakan ada kes pembuangan bayi kan, and 4 student tu dapat jumpa lah baby tu, and akhirnya baby tu selamat. Okay, tapi masalahnya kesian lah sebab baby tu merah lagi, kiranya baru melahirkan kan, and kesian lah dia dah kena hurung lalat apa semua. Tapi nasib baik lah diorang ni sempat jumpa baby tu, dapat diselamatkan. Dan Alhamdulillah sekarang diorang tengah cari, kita kata, keluarga angkat lah untuk jaga baby ni. Okay, so kalau korang tahu janin tu apa, janin tu especially bila korang dekat rahim ibu korang, okay, sebelum kita ni nak jadi baby, kita akan ada persenyawaan. Okay, belajar sains persenyawaan. Lepas tu kita akan ada gumpalan darah, kita akan jadi segumpal darah. Lepas tu kita akan jadi seketul daging, and then barulah sikit demi sedikit fizikal tu berlaku, iaitu kita akan ada kepala, ada tangan, ada kaki, betul tak? Okay, tapi janin ni dia masih di dalam rahim ibu lah. Dia masih nak menjadi, ciri-ciri dia untuk menjadi seorang baby. Korang faham tak? Jadi janin ni dalam usia, dalam cerita yang boleh nak cerita korang ni, dalam usia 5 bulan macam tu. So kecil lagi. Okay, janin tu masih mungkin besar ni, faham tak? Dia betul belum menjadi baby macam tu. Aku boleh nak share dengan ni supaya ada iktibar untuk korang, yang especially kalau korang sebelum korang nak buat, korang fikirlah masak-masak. Okay, jadi kejadian ni berlaku dekat mana? Kejadian ni berlaku dekat Makassar, Indonesia. Jadi siapakah, okey, macam mana benda ni boleh terkantoi adalah di mana ada seorang wanita, iaitu wanita ni nama dia Nita. Dia lah yang kita kata main suspect lah. Okey, main, okey, di mana Nita ni dia berusia 29 tahun tau, and dia ni duduk dekat satu bilik sewa. Okay, nak dijadikan cerita, dia ni duduk kat bilik sewa, and then dah 3 bulan dia tak bayar. And then selama 3 bulan tu dia tak ada kat situ pun. Dia dekat Konawe, Sulawesi Selatan. Okay, dia tak ada dekat situ. Jadi nak jadikan cerita, kalau korang jadi tuan rumah, mesti korang nak cari penyewa baru. Sebab apa? Korang nakkan income, betul tak? Korang mesti nak, aku tak boleh macam ni, takkan aku tak dapat duit kan? Senang-senang je duduk rumah aku tapi tak bayar. Barang-barang dia semua ada tapi tak ni. Jadi ada seorang tuan rumah ni, nama dia adalah Naufah, dan juga suami dia iaitu Syamsul. Okay, nak jadikan cerita, diorang ni memang nak cari penyewa barulah dekat bilik si Nita duduk sekarang ni. Masalahnya bila dia nak call dengan si Nita ni, dia cakap tolonglah keluarkan barang-barang dia, ambil barang-barang dia. Okay, tapi Nita ni kata tolonglah bagi saya lagi masa sikit. Tapi lama-kelamaan, makin lama berbulan-bulan tunggu, akhirnya dia ni macam tak sabar, tak apalah kita keluarkan je lah, nanti kalau dia datang, pandai-pandai dia lah angkut barang-barang dia macam mana kan. Nurfah ni pun dia masuklah dekat dalam bilik sewa untuk dia kemas-kemas lah bilik tu. Tapi alangkah terkejutnya macam mana benda ni boleh terkanta adalah, okay, dia nak kemas-kemas, and then dekat dalam satu almari, bila dia buka je ada satu kotak. Okay, kotak tu dibaluti dengan selotip. Okay, dengan selotip dia balut macam pelik lah apa benda ni. And then bau dia tu macam bau, kita kata memang busuk gila. Tanpa dia tunggu lama, dia buka je kotak tu, yang even bau busuk pun tak apa. Aku still nak tahu apa benda dalam ni kan, ada benda basi ke apa kan, kita tak tahu kan. And then dia buka lah. Bila dia buka dekat dalam kotak tu, ada 7 kotak plastik, ataupun kita kata ada 7 Tupperware dekat dalam tu. Bila je dia buka kotak tu, memang bau dia makin busuk. Kita kata memang dia kata macam bau tikus mati. Tapi kita punya insting, kita nak tahu apa benda. Dia buka lagi lah Tupperware yang kita kata ada 7 tu, yang Tupperware plastik tu. Bila dia buka je, ya Allah, ya Tuhanku, ada sejembut rambut dekat situ. Dia macam, oh no, tak boleh ni, aku tak boleh, aku takut nanti aku jumpa lagi benda pelik-pelik, better aku call polis. Jadi tuan rumah ni pun dia call polis untuk polis datang kat situ, and biar dia selidik sendirilah. Sebelum polis datang, ada ketua kampung tau. And then bila je dia datang kat situ, dia bukan jumpa rambut je macam tadi Puan Naufah tu, tapi dalam tu ada tengkorak kecil, ada tanah yang dicampur dengan pasir. Bila polis dia sampai, polis check lah dekat semua kotak Tupperware tu, and then exactly semua dalam kotak tu semua benda yang sama. Kiranya ada tengkorak, ada rambut, ada tanah campur pasir. Apa lagi, pihak polis bila tahu benda-benda macam ni, diorang akan hantar
untuk buat autopsi. Okay, dia akan buat macam forensik, akan check lah sama ada apa benda ni kan, nak test apa benda betul ke ni manusia ke apa ke. Jadi sebenarnya 7 janin tu memang dah lama, and ada sebahagian dia yang dah jadi abu ataupun kita kata macam dah mereput and bercampur bau dengan tanah dan pasir tu. Jadi tuan rumah Puan Nurfah ni dia explain lah, dia cerita sebab polis akan tanya ni siapa punya, siapa duduk kat bilik ni apa semua. Jadi dia explain, okay Nita ni macam gini, okay Nita ni macam ni. Tapi dia explain juga, tapi dia tak sangka pula Nita akan buat macam ni. Sebab Nita ni dia bukan jenis macam bawa lelaki ataupun kita kata dia datang dekat apa ni rumah tu and then dia macam nampak macam social. No, tak macam tu. Okay, dia akan keluar sebab time tu ada kelas online macam tu lah. Jadi dia akan duduk je kat bilik kalau ada benda penting, ataupun macam dia buat part time macam jual-jual barang online tau. Jadi kalau apa-apa macam time-time macam tu dia akan keluar. Dia tak akan keluar foya-foya ke bawa lelaki ke apa. Jadi macam tuan rumah ni memang tak sangka lah. Okay, bila dia tahu ada 7 janin dekat dalam bilik sewa tu. Bila dia dah cerita-cerita macam ni, polis pun teruskan siasatan, and keesokan harinya diorang ni dapat tangkap tau si Nita ni. Jangan macam. Jadi bila tangkap je si Nita ni, okay, Nita ni bila kita cerita-cerita, kita tanya soalan kat dia, rupanya dia ni bukanlah budak-budak biasa. Okay, dia ni belajar juga, educated lah senang cerita. Okay, dia ni belajar pasal belajar universiti, and dia punya bidang adalah bidang farmasi tau. Sebenarnya asal daripada Tanah Toraja iaitu Sulawesi Selatan. Daripada Januari 2022 dia ni baru pindah ke Konawe. Lepas tu dia kerja dekat tempat yang ada dekat Konawe tu lah. Polis pun desak. Ini siapa punya janin ni? Ni siapa punya kan? Jadi Nita pun mengakulah, yang dia mengaku 7 tu sebenarnya memang janin dia ataupun kita kata anak dia. Okay, jadi nak cerita Nita ni sebenarnya dia ada seorang teman lelaki lah. Okay, dan nama teman lelaki ni adalah SM. Dia dah start kenal lelaki ni pada tahun 2011 tau, dekat Makassar. Sebab apa? Sebenarnya diorang ni sama kampung, duduk dekat Tanah Toraja. Tapi time ni macam tak direstui lah hubungan diorang ni. Jadi time tu Nita ni berusia 18 tahun tau. SM ni dia berusia 19 tahun pada waktu tu lah, 2011. Jadi tahun 2012 ni si Nita ni pun dia pregnant. Dia minta lah laki dia ni untuk bertanggungjawab. Tapi laki dia ni kata macam ni, dia tak nak kahwin sebabnya dia menganggur. Kau faham tak? Nak menganggur, kau nak makan apa, nak macam mana nak buat lah, faham tak? Jadi dia suruh untuk si Nita ni gugurkan kandungan tu. Seterusnya, even diorang dah buat pun benda tu, tapi si SM ni memang tak nak bertanggungjawab lah. Jadi diorang gugurkan kandungan ni sebanyak 7 janin, and kejadian ni berlaku selama 10 tahun. Selama 10 tahun tu kau boleh nak simpan benda tu. Okey, ada sebab kenapa dia simpan benda tu. Okey, dikatakan bahawa SM ni berjanji dengan Nita ni, lepas je dia kahwin, janin-janin tu, okey, kiranya anak-anak diorang ni akan dikuburkan dekat satu tempat lah, dikuburkan dekat kampung diorang. Tapi masalahnya dah 10 tahun tapi masih tak kahwin-kahwin. Jadi korang expect apa lelaki macam ni kan? Yang paling seramnya, dia boleh je tanam janin dia ke apa ke, tapi tak. Dia buat dengan cara yang agak macam kesian lah kan, seksa lah benda tu. Okay, di mana dia letakkan janin tu dekat dalam satu tabung, letak pasir, letak tanah. Selama 10 tahun tu dia tak duduk dengan Puan Nurfah ni seorang je. Sebenarnya dia dah banyak berpindah randah, dan selama 10 tahun tu dia memang bawa ke mana-mana saja janin tu dengan dia. Kiranya tidur dengan dia, kiranya sebilik dengan dia. Kau faham tak? Seramnya. Lah janin tu hidup, sebenarnya dia dah ada anak seramai 7 orang. Jadi pada November 2021, si SM ni tiba-tiba dia tinggalkan si Nita ni. Tak tahu apa kenapa. SM ni dia pindah ke tanah bumbu iaitu Kalimantan Selatan. Okey, jadi tanpa pengetahuan si Nita, si SM ni dia block handphone si Nita tau. Maksudnya macam SM tu memang dah tak nak contact dia ataupun dia tak nak teruskan hubungan. Memang tak nak. Selama 10 tahun ni kau buat macam-macam dengan dia. Lastly dia tinggalkan kau macam tu je. Nita ni pun bawa diri lah. Sebab tu dia pindah daripada Januari 2020 tu, dia pindah daripada Makassar tu, dia pergi ke Konawe kan. Ada satu benda pula, okay, bila si Nita dengan SM ni dah kena tangkap and dah bagi semua cerita semua,
Tiba-tiba si SM ni dia mengakulah memang dia buat si Nita tu sampai mengandung and suruh gugurkan. Tapi tak adalah sampai 7. Okey, dia hanya minta Nita tu, dia tahu anak dia ada 4 je. Okey, ada 4 janin je. Yang lagi 3 tu dia kata bukan dia yang buat. Bila je kes ni dah selesai lah, kita dah tahu apa semua. Jadi janin-janin ni pun telah dikuburkan lah. Tapi DNA test diorang akan buat ujian dekat diorang berdua ni. Sebab yelah tiba-tiba keluar pula muncul pula kata tu bukan anak dia yang lagi 3 tu siapa, Nita ni buat dengan siapa kan. Jadi diorang teruskan lagi untuk membuat kajian dekat diorang. Yang paling creepy lah, senang cerita, Nita ni dia gugurkan. Tapi dia memang seorang ahli farmasi tau. Dia memang belajar tinggi. Tapi masalahnya dia gugurkan kandungannya dengan cara yang tradisional. Okey, dia masukkan satu benda, macam ada satu ubat tu, dia masukkan dekat dalam kemaluan dia sendiri. And benda tu memang sangat-sangat berbahaya lah. Ada macam dia ada makan satu ubat ni supaya janin tu gugur. So korang, apa pendapat korang mengenai cerita yang Putri share dengan korang ni, mengenai 7 janin dalam Tupperware? Adakah korang expect yang macam kalau even kau dah gugurkan, kau akan simpan benda tu dalam Tupperware selama 10 tahun, and dalam masa 10 tahun tu takkan kau tak rasa bersalah? Faham tak? Putri tak tahulah apa yang difikirkan. Tapi apa yang Putri boleh kata adalah macam contohlah anak-anak muda sekarang baru-baru ni pasal isu yang dekat Tony Malim tu. Okay, Putri tak tahulah kenapa, tapi korang tahu tak, orang yang dah berkahwin, diorang ni berusaha untuk dapat anak tau. Ada yang sampai bertahun-tahun untuk mendapatkan anak. Jadi bila korang buat-buat benda macam ni, and dah lah korang salah, lepas tu korang gugurkan pula budak tu, Putri tak tahulah macam mana dosa yang korang tanggung. Okay, so korang fikir-fikirlah sendiri. Okay, ambil iktibar daripada apa yang Putri cerita dengan korang. So korang thank you so much siapa yang tengok video Putri sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, and jangan lupa tekan bell notification kat bawah. Thank you so much siapa yang sentiasa komen, sentiasa support, sentiasa tengok Putri punya YouTube video. And sebenarnya Putri nak korang komen kat bawah kalau korang daripada TikTok. Okay, so korang thank you so much. Bye and Assalamualaikum. Kalau ada video and update terbaru, info terbaru, Putri akan bagi tahu. Bye and Assalamualaikum semua. Bye.